Mengikut penjelasan yang diberikan oleh Awang Haji Muhammad Yusri Haji Junaidi, penolong penguatcara negara Brunei, kes-kes tersebut akan dilaporkan kepada dan disiasatkan oleh pasukan polis di Raja Brunei dengan dibantu oleh unit penguatkuasa agama dan agensi-agensi penguatkuasa undang-undang lain jika berkenaan. Setelah penyiasatan selesai dijalankan, kertas siasatan akan dikemukakan kepada pendakwa raya. Penilaian akan dibuat dengan dibantu oleh ketua pendakwa syar'i jika perlu, sama ada terdapat keterangan yang mencukupi bagi pembuktian kesalahan-kesalahan di bawah perintah kanun hukuman jenayah syariah, atau jika suspek ingin membuat pengakuan secara ikrar mengikut perintah keterangan mahkamah syariah dan perintah kanun peraturan jenayah syariah. Dalam hal yang demikian, maka kes tersebut akan dipindahkan ke mahkamah syariah dan pendakwaan akan dibuat oleh pegawai syar'i dibantu oleh timbalan pendakwa raya jika perlu. Jika sebaliknya, pendakwaan akan dilakukan di bawah penal kod. Jadi artinya apabila penyiasatan dibuat dan penilaian dibuat, diperhatikan sama ada terdapat ikrar orang yang dituduh itu hendak membuat ikrar atau tidak, atau terdapat bukti yang cukup atau tidak untuk dibuktikan di atas kesalahan itu. Kalau ada kes dirojokkan kepada mahkamah syariah. Kalau tidak, dia pendakwaan akan dijalankan di bawah penal kod. Itu cara dia lah, sistem dia. Jadi dalam kata lain, walaupun terdapat peruntukan kesalahan dalam dua undang yang berbeza, seorang itu hanya akan didakwa sekali saja di bawah salah satu undang itu, dan pendakwa raya akan memilih seorang itu nak didakwa di bawah undang mana, di bawah hudud atau civil penal code. Bagaimana dia berjalan, kita tengoklah. Kita belum tahu lagi sekarang. Baik, sekarang kita balik kepada Malaysia. Bagaimana jika apa yang saya cakapkan tu kita nak laksanakan di Malaysia? Kita nak cuba padankan Malaysia, dia jadi macam mana? Perlu dijelaskan terlebih dulu bahawa saya hanya melihat isu ini dari sudut undang-undang, yakni dari sudut perlembagaan dan undang-undang yang berkuasa pada hari ini. Saya cuma melihat di sebuah undang-undang yang ada pada hari ini, perlembagaan yang ada hari ini, itu saja. Saya tidak melihatnya dari segi hukum, itu bukan bidang saya. Saya tidak akan berkata ia patut dilaksanakan atau tidak, itu keputusan oleh pemerintah. Saya tak mau sebut itu. Saya cuma nak lihat khas dari mengikut perlembagaan dan undang-undang yang ada hari ini. Maka soalnya, bagaimanakah jika undang-undang seperti yang dibuat di Brunei itu hendak diadakan dan dilaksanakan di Malaysia dalam kerangka perundangan di Malaysia pada hari ini? Dalam membincangkan isu ini, terlebih dulu kita perlu mengambil perhatian bahawa peruntukan perlembagaan persekutuan mengenai pembahagian bidang kuasa yang saya sebut tadi di antara persekutuan dan negeri. Mengikut Senarai 1 Jadual 9, criminal law terletak di bawah bidang kuasa persekutuan dan mahkamah sivil. Sebaliknya, kesalahan-kesalahan terhadap suruhan agama seperti dalam Senarai 2 Jadual ke-9 itu terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri dan mahkamah syariah. Kemudian kita lihat pula kepada kesalahan-kesalahan tersebut. Kita dapati, ini saya minta tuan-tuan bagi perhatian bahagian ini, ada sebabnya, saya akan sebut dulu nanti. Kita dapati di antaranya ada kesalahan-kesalahan yang telah berwujud dalam penal code semenjak tahun 1936
dan berkuat kuasa semasa perlembagaan persekutuan di Gubal. Misalnya ialah kesalahan menyebabkan kematian orang lain, mencuri, merompak, merogol, menyebabkan kecederaan kepada orang lain. Semestinya kata-kata criminal law atau undang-undang jenayah yang digunakan oleh penggubal undang-undang itu merujuk terutama sekali kepada kesalahan-kesalahan dalam penal code itu. Jika tidak, apa lagi yang nak dipanggil penal code? Juga jika tidak, maka semua perbicaraan kesalahan-kesalahan di bawah penal code di Mahkamah Sivil semenjak merdeka adalah berlanggar dengan perlembagaan, bercanggah. Malah sehingga hari ini pun tak ada sebuah negeri yang mengkanunkan kesalahan-kesalahan itu sebagai kesalahan negeri. Jadi artinya kalau tak boleh, kalau perkara-perkara yang saya sebut tadi, undang-undang jenayah tu, kalau kita kata salah lah dia dibicarakan oleh Mahkamah Sivil, artinya hari ini tak ada undang-undang. Sebab Mahkamah Syariah, betul tak? Daripada mereka tak ada undang-undang lah. Kalau kita kata itu, artinya itu tak betul lah. Sebaliknya, di antara kesalahan-kesalahan itu ada juga kesalahan-kesalahan yang tidak terdapat dalam penal code. Malah telah pun diperuntukkan dalam enakmen kesalahan jenayah syariah negeri-negeri. Misalnya ialah persetubuhan di luar nikah, menuduh orang berzina, kesalahan berkaitan dengan minuman yang memabukkan, berzina. Jadi pada saya bolehlah dihujahkan bahawa kesalahan-kesalahan itu bukan common law, yakni dia tak termasuk di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan, tetapi terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi jika hukuman hudud hendak dikenakan bagi kesalahan-kesalahan jenayah persekutuan, ingat ya, bagi kalau kita nak buat undang-undang hudud bagi kesalahan jenayah persekutuan, membunuh, merompak, merogol, mencuri dan sebagainya, ia hanya boleh dilakukan sebagai undang-undang persekutuan, sebab dia undang-undang persekutuan, iaitu sebagai undang-undang jenayah, bukan kesalahan-kesalahan terhadap seluruhan agama di bawah senarai 2. Dan pada saya, mungkin tuan-tuan terkejut, tidak ada apa-apa halangan pun jika kerajaan persekutuan hari ini hendak mengemukakan satu bil di parlimen untuk mengenakan hukuman hudud bagi kesalahan-kesalahan. Sebab dalam undang-undang, parlimen boleh pilih kesalahan hukuman apa juga yang nak dipakai kepada kesalahan-kesalahan jenayah. Nak pakai hukuman yang sama dengan hukuman hudud boleh, tak mau pun boleh, tak mau, tak nak kata tak salah langsung pun boleh. Jadi kalau nak buat bagi kesalahan-kesalahan yang sebut tadi, parlimen boleh buat, tak ada halangan langsung, tak payah pindah perlembagaan. Tapi ada tapi ya, undang-undang itu adalah kekal sebagai undang-undang jenayah, criminal law, undang-undang jenayah persekutuan. Dan oleh sebab dia undang-undang jenayah persekutuan, ia akan terpakai kepada semua orang Islam dan bukan Islam. Dan lagi satu, dia terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil. Jadi jika ia hendak dipakaikan kepada orang Islam saja, ia akan bercanggah dengan peruntukan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan, kerana itu adalah satu diskriminasi atas alasan agama dan oleh itu unconstitutional. Baik itu jenayah persekutuan, kalau nak gunakan hukum hudud boleh, parlimen boleh buat undang, tetapi dia akan kekal sebagai kesalahan jenayah terpakai kepada orang Islam dan bukan Islam, dilaksanakan oleh Mahkamah Sivil. Itu kedudukannya. Kita ambil
Yang lagi satu, bagaimana dengan kesalahan-kesalahan yang tidak terdapat dalam penal kod atau mana-mana undang-undang persekutuan, malah telah diperuntukkan dalam enakmen kesalahan jenayah syariah negeri-negeri seperti yang saya telah sebutkan tadi, zina dan sebagainya. Jadi bagi kesalahan itu bolehlah diucapkan ia bukan criminal law, dan saya setuju ia bukan criminal law. Bagi saya ia boleh dijadikan undang-undang negeri, ya. Tetapi untuk memakai hukuman hudud kepadanya ada satu halangan saja lagi. Bukan halangan perlembagaan, cuma halangan undang-undang persekutuan yang menghadkan hukuman yang boleh diperuntukkan, yang boleh menghadkan hukuman yang diberi kepada mahkamah syariah. Jadi jika kerajaan persekutuan sanggup meminda Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah tahun 1965 untuk membolehkan Badan Perundangan Negeri mengenakan hukuman hudud pada kesalahan-kesalahan itu, Badan Perundangan Negeri boleh membuat undang-undang itu sebagai undang-undang negeri. Ia adalah terletak di bawah Senarai 2 dan ia hanya terpakai kepada orang Islam dan dilaksanakan oleh mahkamah syariah. Itu bezanya. Jadi jika dilakukan demikian, artinya kita nampak ada dua ni, satu hudud persekutuan, satu hudud negeri lah, maka akan wujudlah satu keadaan di mana beberapa kesalahan hudud menjadi undang-undang jenayah persekutuan yang terpakai kepada semua orang Islam dan bukan Islam dan dibicarakan oleh mahkamah siwal. Di samping itu akan ada pula beberapa kesalahan hudud yang menjadi undang-undang negeri yang hanya terpakai kepada orang-orang Islam sahaja dan dibicarakan oleh mahkamah syariah. Wajarkah kita mempunyai undang-undang seperti itu? Saya cuma soal, tak mau jawab. Kebanyakan orang menyangka oleh kerana kesalahan-kesalahan itu adalah kesalahan hudud mengikut hukum syarak dan oleh kerana agama Islam terletak di bawah bidang kuasa negeri, maka Badan Perundangan Negeri boleh membuat undang-undang sedemikian. Paling tinggi anggapan itu hanya separuh betul. Di Malaysia, yang ini satu lagi saya minta tolong bagi perhatian. Di Malaysia, apa-apa undang-undang yang dah dibuat mestilah selaras dengan perlembagaan persekutuan. Seperti yang saya telah sebut tadi, ada di antara kesalahan-kesalahan itu yang terletak di bawah bidang kuasa persekutuan. Jika kesalahan-kesalahan itu dijadikan kesalahan-kesalahan di bawah undang-undang negeri, ia tak sah, bercanggah dengan perlembagaan. Kemudian kerap kali kita dengar orang kata bahawa hudud hanya akan dilaksanakan kepada orang Islam saja. Ini pun undang-undang kita lah separuh betul. Sebabnya ialah pertama, bagi kesalahan-kesalahan jenayah persekutuan, kesalahan-kesalahan itu bukanlah undang-undang peribadi atau kesalahan-kesalahan terhadap seorang agama. Dia kesalahan terhadap negara. Kedua, seperti yang telah saya katakan tadi, undang-undang yang mengenakan hukuman hudud bagi kesalahan jenayah persekutuan, kalau ia hanya dikenakan kepada orang Islam saja, dia bercanggah dengan peruntukan 8, perkara 8. Ketiga, ini pandangan. Adilkah jika seorang Islam mencuri harta seorang bukan Islam, dia dikenakan hukuman potong tangan, manakala seorang bukan Islam mencuri harta seorang Islam, dia hanya boleh dikenakan hukuman penjara dan denda. Sebab itulah dalam undang-undang yang dibuat di Brunei, kesalahan-kesalahan menyebabkan kematian orang, menyebabkan kecederaan, mencuri dan menjamun misalnya, terpakai kepada semua orang Islam dan bukan Islam. Soalan pertama saya semasa di Brunei, saya kata, kita nak buat undang-undang ni untuk orang Islam saja atau orang bukan Islam? Mereka jawab, kita tak ada masalah, kita boleh buat dua-dua. Sebab itulah begitu. Baik, sekarang kita harus faham mengapa perlembagaan persekutuan dibubal sedemikian pada masa ini. Tujuan pembubaran perlembagaan
dan juga pejuang kemerdekaan dulu adalah untuk mewujudkan sebuah negara persekutuan yang utuh. Oleh sebab itulah antara undang-undang am yang terpakai kepada semua orang yang melibatkan ketenteraman negara dijadikan undang-undang persekutuan yang tidak terhad kepada orang Islam saja, tidak terhad kepada sempadan sebuah negeri saja. Untuk melaksanakan dengan berkesan diwujudkan pasukan polis, penjara dan mahkamah sivil yang bidang kuasanya meliputi seluruh negara. Saya juga diingati bahawa perjanjian antarabangsa mengenai kerjasama membentera jenayah adalah perjanjian di antara negara dengan negara. Undang-undang antarabangsa tidak mengiktirafkan negeri seperti Kelantan, tapi ia mengiktirafkan negara seperti Malaysia untuk menjadi pihak-pihak dalam suatu perjanjian. Jadi undang-undang ekstradisi juga melibatkan negara bukan negeri. Itu antara faktor lain. Baik, sekarang kita lihat, saya nak lihat khusus kepada RAM Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah 1993 Kelantan dari segi perspektif undang-undang yang saya sebut tadi. RAM undang-undang itu telah digubal lebih daripada 20 tahun dahulu. Sepanjang tempoh itu saya tidak pernah dengar, mungkin ada, saya tak tahulah, saya tak dengar lah, sesiapa pun mengatakan bahawa sebahagian daripadanya bercanggah dengan perlembagaan atau unconstitutional atas alasan kesalahan-kesalahan itu terletak dalam bidang kuasa persekutuan dan badan perundangan negeri tidak mempunyai bidang kuasa untuk membuat undang-undang mengenai macam saya cakap tadi ya, yang saya bagi. Kemudian pada 7 hari bulan Januari tahun 2004 di wacana intelektual anjuran Jadim dan MPM yang turut dihadiri oleh seorang ahli Parlimen PAS, saya berkata sama seperti apa yang saya katakan di bawah tajuk kecil bagaimanakah jika ia hendak dilaksanakan di Malaysia yang saya baru selesai baca. Jadi saya mengulanginya dalam 2 syarahan selepas itu. Kemudian mengikut carian saya, pada 2 hari bulan April tahun 2014, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan atau EXCO telah memutuskan untuk membawa private bill di Parlimen untuk mendapat kebenaran Parlimen bagi Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang mengenai perkara yang terletak dalam bidang kuasa persekutuan seperti yang diperuntukkan oleh perkara 76A Perlembagaan Persekutuan. Kuasa kerajaan persekutuan sebagaimana yang diperuntukkan dalam kanun kesiasaan atau penal code. Jadi itu serupa dengan yang saya kata. Jadi pada saya lah, saya nampak seolah-olah kerajaan negeri Kelantan telah pun menerima pandangan bahawa sebahagian daripada rang undang-undang hududnya itu adalah bercanggah dengan perlembagaan sebab ia meliputi kesalahan-kesalahan persekutuan. Dan sebab itulah, ikut apa yang saya faham, ada cadangan untuk membawa private bill di bawah perkara 76A. Kemudian selepas itu, mengikut laporan akhbar, PAS menangguh tindakan itu kerana menunggu keputusan jawatan kuasa teknikal yang akan atau telah ditubuhkan oleh kerajaan pusat dan kerajaan negeri Kelantan. Jadi mereka tangguh. Jadi memandang kepada perkembangan itu, saya fikir saya pun patut berhenti sini lah. Tunggu tengok apa yang akan berlaku selepas ini. Yang saya faham, selepas saya bagi syarahan saya pada 7 hari bulan Januari dihadiri oleh ahli Parlimen PAS duduk sebelah saya, dan saya faham bahawa Kerajaan Negeri Kelantan telah pun menerima pandangan itu. Sebab itu ada cadangan nak bawa private bill, dan kalau terima baguslah, nasihat Dua Menteri lah.
Tapi tak apalah, saya pun pernah jadi penasihat undang-undang negeri Kelantan 34 tahun dulu. Baiklah tuan-tuan dan puan sekalian, saya berhenti setakat ini. Terima kasih. Dan kertas saya ni boleh didapati dalam laman web saya, dan juga semua ucapan-ucapan kertas kerja saya, dan juga lebih daripada 300 penghakiman saya, semua ada dalam website saya, tunabdulhamid.my, www.tunabdulhamid.my. Kalau tak jumpa, Google Tun Abdul Hamid Muhammad, home ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.